Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini untuk pertemuan kita yang ketiga sepanjang sesi PDPR. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk pengetahuan awak sesi PDPR untuk subjek sains perlu berlaku sekurang-kurangnya 2 kali setiap minggu. 2 kali setiap minggu. Okey, oleh kerana jadual PDPR kita ditukar, ditukar semalam baru bertukar. Jadi dalam keadaan tu kita tidak bersedia untuk pertukaran jadual. Walau bagaimanapun saya tetap kena penuhi 2 kali seminggu. Okey, maka walaupun hari ini awak mungkin ada kelas yang tiada subjek sains hari ini, tapi saya tetap juga berkongsi video dan saya harap awak tetap menyiapkan kerja. Okey, jadi macam yang saya dah beritahu awak semalam, semua buku saya akan kutip esok. Okey, waktu ibu dan ayah awak datang ke sekolah untuk mengambil buku teks. Jadi saya harap semua pelajar dapat penuhi apa yang saya minta. Okey, jadi saya kasih awak sikit sahaja kerja sebenarnya, tak banyak pun. Okey, dan saya yakin insya-Allah awak boleh siapkan. Okey, tak ada masalah selagi awak ikut perancangan jadual awak tu dengan baik. Okey, pengurusan masa dengan baik, insya-Allah boleh dipenuhi. Okey, baik, kita akan bersambung. Semalam kita belajar tentang radas, radas dalam makmal. Apakah radas yang awak akan temui di makmal? Nama radas, fungsi radas. Baik, sebenarnya ada satu lagi benda ataupun satu lagi bahan yang awak akan temui di makmal selain radas. Dan benda ini juga sebenarnya sangat penting. Okey, namanya ialah bahan kimia. Okey, jadi ada pelajar bertanya, cikgu, kami tingkatan 1 nak guna ke bahan kimia? Ya, awak akan guna. Okey, awak akan guna. Itu sebabnya daripada sekarang awak kena belajar tentang bahan kimia yang awak akan gunakan. Baik, bahan kimia di makmal, adakah bahaya untuk digunakan? Jawapannya bahaya jika awak tidak belajar cara menggunakan. Okey, jika awak sudah belajar cara menggunakan dan awak ikut cara penggunaan yang betul, insya-Allah tak bahaya. Okey, jadi hari ini apa yang kita akan buat ialah kita akan belajar tentang simbol-simbol amaran. Okey, simbol-simbol amaran yang ada pada bahan kimia di makmal. Okey, pelajar-pelajar tolong buka buku teks online muka surat 12. Okey, jadi dalam muka surat 12 ada simbol amaran yang akan digunakan pada botol-botol bahan kimia di makmal. Baik, macam mana rupa botol bahan kimia di makmal? Macam ni. Okey, ini adalah rupa botol bahan kimia di makmal. Okey, dibuat daripada kaca. Okey, ada juga botol yang berlainan sikit jenis daripada botol ini, dibuat daripada plastik pun ada juga. Okey, jadi bahan kimia di makmal ada yang berbentuk pepejal, ada yang berbentuk cecair. Jadi awak semua akan berkenalan dengan bahan-bahan kimia itu dan simbol amaran pada bahan kimia. Baik, ada berapa simbol amaran pada bahan kimia? Okey, ada berapa simbol? Jawapannya ialah ada 6 simbol. Okey, ada 6 simbol amaran yang awak mesti tahu bila menggunakan bahan kimia. Baik, apa simbol yang pertama? Okey, ini simbol yang pertama. Apa maksud simbol ini? Simbol ini bermaksud bahan kimia yang berada dalam botol itu adalah bahan yang merengsa. Okey, apa maksud bahan merengsa? Bahan merengsa bermaksud bahan kimia itu boleh mengeluarkan wap ataupun wasap. Okey,
Okey, boleh mengeluarkan wap ataupun wasap. Okey. Dan jika awak terhidu, bahan kimia yang mengeluarkan wap ataupun wasap ini, dia akan menyebabkan mata, hidung ataupun tekak awak akan merasa pedih. Okey, mata, hidung, tekak akan rasa pedih. Itu adalah kesan bahan yang wap ataupun wasap yang dikeluarkan oleh bahan yang mempunyai simbol ini, simbol merengsa. Okey? Baik. Jadi macam mana nak guna bahan kimia tu kalau dia menyebabkan merengsa, menyebabkan mata, hidung dan tekak rasa pedih? Jadi kita gunakan bahan kimia ini mesti digunakan dalam satu bahagian dalam makmal, namanya ialah kebok wasap. Okey, kebok wasap. Baik, macam mana rupa kebok wasap? Nanti bila awak kembali ke sekolah, saya akan tunjukkan pada awak macam mana rupa kebok wasap. Okey? Jadi simbol pertama merengsa. Baik, apa simbol yang kedua? Ini simbol kedua. Nama simbol ini ialah bahan radioaktif. Okey? Jadi kalau awak ambil bahan kimia yang mempunyai simbol ini, maknanya bahan itu adalah bahan radioaktif. Okey, apakah dia bahan radioaktif? Bahan radioaktif ialah bahan yang mengeluarkan sinar radioaktif. Baik, apa kesan kepada kita? Jadi bahan yang mengeluarkan sinaran radioaktif, dia akan menyebabkan kanser. Okey? Okey, itu yang kedua. Baik, ini simbol yang ketiga. Okey, saya nak tunjuk ke awak ada sedikit kesilapan ejaan kat sini. Baik, simbol yang ketiga, nama dia bukannya ni saya tutup satu huruf. Ada satu huruf kat sini salah Sebenarnya mengakis, bukan mengkakis, mengakis. Okey, mengakis. Okey, apakah dia bahan yang mempunyai simbol bahan mengakis? Okey, bahan yang mempunyai simbol bahan mengakis ini jika terkena kepada awak, jika terkena kepada awak, kesannya dia akan menyebabkan kulit awak melecur. Okey, akan menyebabkan kulit awak melecur. Contohnya macam asid pekat ataupun alkali pekat. Okey, jadi bila awak gunakan, awak kena berhati-hati. Baik, simbol keempat yang ini. Okey, jadi bila awak pegang botol bahan kimia yang berlabel begini, ia menunjukkan bahan di dalam botol itu adalah bahan yang beracun ataupun toksik. Okey, beracun atau toksik. Okey. Okey. Bila bahan itu beracun ataupun toksik, apa yang awak perlu buat? Pastikan awak jangan makan, jangan minum, jangan hidu, jangan rasa. Okey, jangan cuba buat perkara begini. Okey? Okey, seterusnya kita ada satu lagi simbol di sini, simbol yang kelima. Okey? Simbol ini bermaksud bahan di dalam botol itu adalah bahan yang mudah meletup. Okey, bahan yang mudah meletup. Jadi bila awak menggunakan bahan yang mudah meletup, pastikan awak berhati-hati, gunakan dengan cermat. Okey? Dan simbol yang terakhir sekali begini, ini adalah simbol untuk bahan mudah terbakar. Okey, bahan mudah terbakar. Jadi apa nak buat kalau jumpa bahan yang mempunyai simbol ini mudah terbakar? Pastikan bahan kimia itu awak jauhkan daripada dua sumber. Sumber yang pertama sumber apa? Sumber haba. Sumber yang kedua adalah sumber api. Okey? So jauhkan dia daripada sumber haba ataupun sumber api. Okey? Kerana ia mudah terbakar. Okey, apa contohnya? Kalau awak gunakan petrol ataupun mungkin gunakan alkohol. Okey? Tingkatan 2 awak akan menggunakan alkohol untuk satu eksperimen. Okey? Jadi berhati-hati. Baik. Jadi ada berapa simbol? 6 simbol. Okay, 6 simbol sahaja. Okey. Jadi selagi awak gunakan bahan kimia itu dengan berhati-hati, awak baca label, awak ikut aturan dia, insya-Allah tak ada apa-apa akan berlaku. Okey? So awak selamat, kita sama-sama selamat. Okey. Sekarang kita masuk yang kedua, yang kat sini, peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal. Apakah peraturan dan langkah-langkah keselamatan yang awak perlu lakukan apabila hendak memasuki makmal? Okey, nak masuk makmal, apa kita nak buat? Okey, so hari ini kita belajar pendek sahaja.
Baik, bila sampai ke makmal? Bila hendak masuk ke makmal? Bila awak kembali ke sekolah nanti? Saya harap awak mula aplikasikan apa yang awak belajar. Baik, katakanlah kita ada kelas di makmal. Okey, jadi saya kata semua pelajar sains saya datang ke makmal tingkatan 1. Apa nak dibuat? Pertama sekali apabila sampai ke makmal, perkara pertama yang awak perlu buat ialah beratur di luar makmal. Okey, beratur di luar makmal dan jangan cuba-cuba masuk ke makmal tanpa kebenaran guru ataupun jika guru tiada di makmal. Jangan masuk. Okey? Dan jika sekiranya awak sampai ke makmal, awak nampak saya ada dalam makmal, boleh masuk tak? Tetap tak boleh. Selagi saya tak kata masuk, jangan masuk. Itu peraturan makmal. Okey? Jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru dan jangan masuk ke dalam makmal jika tiada guru di dalam makmal. Itu yang pertama. Baik, apa langkah-langkah yang kedua? Peraturan kedua, bila nak masuk ke makmal, pastikan minuman awak, makanan awak, beg sekolah diletakkan di luar makmal. Jangan bawa masuk. Baik, apa yang boleh bawa masuk? Buku sains, alat menulis, itu sahaja. Lain tak boleh. Baik, yang ketiga, apabila masuk ke makmal, jangan sesekali cuba sentuh ataupun guna apa-apa radas ataupun bahan kimia jika tidak diminta oleh guru. Cikgu tak suruh pegang, jangan pegang. Cikgu tak kata guna, jangan guna. Okey, yang seterusnya. Bila guru memberi arahan guna, pastikan awak melihat label dan menggunakan bahan kimia dengan cermat. Dan selepas awak menggunakan radas dan bahan kimia, pastikan semuanya dipulangkan ke tempat asal. Katakan awak ambil daripada meja saya, habis guna, pulang balik meja saya. Seterusnya, apa nak buat lagi? Selepas melakukan eksperimen, apa-apa sisa pepejal mesti dibuang ke dalam tong sampah. Jangan buang ke dalam sinki. Jangan. Okey? Baik, apa contoh sisa pepejal? Contohnya macam kertas litmus. Okey? Ada kertas litmus, betul? Kertas litmus ada berapa jenis? 2. Warna apa? Merah dan biru. Okey? Katakan awak buat eksperimen SCR kali, awak gunakan kertas litmus. Habis guna, buang tong sampah. Okey, seterusnya, apa lagi langkah-langkah keselamatan dalam makmal? Semua radas selepas digunakan mesti dicuci dengan bersih. Selepas dicuci, pulang ke tempat asal dan pastikan meja yang basah dilap semula. Okey? Baik, apa lagi langkah-langkah yang perlu diikuti di dalam makmal? Di dalam makmal, tidak dibenarkan bermain, berlari, makan dan minum. Okey? Jika sekiranya awak rasa haus, nak buat apa? Angkat tangan, minta kebenaran daripada saya. Cikgu, saya nak pergi minum air. Izinkan saya pergi minum air. Pergilah minum di luar, tapi bukan di dalam makmal. Okey, seterusnya, apa lagi yang tak boleh buat dalam makmal? Yang langkah-langkah yang perlu diikuti. Bila masuk makmal, bila cikgu kata kita akan mula membuat eksperimen, pastikan awak baca betul-betul semua arahan dalam buku. Barulah eksperimen boleh dilakukan. Jika awak baca dan awak tak faham, boleh mula ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab kita tidak mahu berlaku apa-apa kemalangan. Okey. Apa lagi arahan? Jika sekiranya ya, sewaktu awak melakukan eksperimen, berlaku kemalangan. Contoh, bahan kimia tertumpah ke tangan awak. Contoh saya kasih, tertumpah ke tangan awak. Apa nak buat? Pelajar yang tangannya terkena bahan kimia, pergi cepat-cepat basuh. Okey, pergi ke paip air, pasang, basuh. Dan kawan-kawan dalam kumpulan, seorang
Pergi berjumpa dengan cikgu. Saya beritahu cikgu apa yang berlaku. Mesti beritahu, jangan rahsiakan. Okey, apa lagi peraturannya? Jika ada radas yang jatuh dan pecah, apa tindakan pertama awak? Beritahu saya dulu. Jangan diamkan. Okey, jangan diamkan ataupun jangan cuba-cuba kemas sendiri tanpa memberitahu guru. Contoh, termometer jatuh. Okey, termometer yang pecah adalah suatu benda yang bukannya mainan, ya, itu adalah perkara yang serius. Apa nak buat? Beritahu saya dulu. Jangan cuba-cuba kemas sendiri. Beritahu saya. Jelas, Baik. Apa lagi peraturan makmal? Apa lagi yang awak rasa mungkin awak dah belajar masa sekolah rendah? Ada lagi tak rasanya? Mungkin ada lagi yang saya tak sebut. Nak tahu kat mana? Ada dalam buku teks muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 13. Okey, muka surat 13. Mungkin ada lagi yang saya tak sebut, awak boleh baca sendiri di situ. Tapi kebanyakannya saya dah sebut. Dan yang terakhir saya nak beritahu awak. Apabila selesai melakukan eksperimen, apa yang awak perlu buat sebelum balik ke kelas? Pastikan tangan awak dicuci dengan bersih. Cucilah tangan awak dengan bersih, barulah awak bergerak ke kelas. Okey? Sebab kita tidak mahu ada apa-apa pencemaran berlaku. Okey? Kita tidak mahu apa-apa bahaya berlaku kepada awak. Okey? Jadi peraturan makmal itu sahaja. Kita pun hampir habis. Sedikit lagi. Okey, sedikit lagi. Saya kasih awak sedikit kerja rumah. Sedikit sangat, ya. Saya ni baik sebenarnya. Jangan risau, saya baik sangat. Baik. Saya kasih awak nota ni. Nampak tak? Muka surat 12 ni. Okey, muka surat 12 ni. Nota ni, kalau awak boleh print. Ini kalau boleh print. Saya tak paksa. Kalau boleh print, awak print cantik-cantik. Print cantik-cantik. Potong, tampal dalam buku teks. Astagfirullahaladzim. Tampal dalam buku nota awak. Okey. So print, potong cantik-cantik. Potong cantik-cantik, cantik-cantik. Jangan lepas photostat tampal macam tu. Hodoh sangat untuk pelajar sekolah menengah, buat kerja macam tu. Sangat hodoh, saya tak nak. Kerja-kerja hodoh, kerja comot tak sesuai untuk sekolah menengah. So, photostat cantik-cantik, kemudian potong. Lepas potong, tampal dalam buku latihan awak. Okay, selepas tampal, apa nak buat? Saya nak awak baca dan highlight. Itu sahaja. Baca dan highlight. Siapa yang highlight keseluruhan, apa saya suruh awak buat? Saya suruh awak photostat semula ataupun print semula, kemudian highlight balik. Itu menunjukkan awak tak baca. Highlight hanya isi penting. Itu sahaja. Jangan highlight semua. Okey? Baik. Peraturan makmal tak payah. Okey? Itu hanya benda yang awak perlu tahu. Okey, dan yang terakhir sekali. Ini terakhir sekali, homework. Okey, terakhir sekali homework. Muka surat 5, awak punya buku SPS tu muka surat 5. Yang ini, muka surat 5 yang ini awak jawab sebab saya dah ajar. Okey, siapa yang dah jawab semalam terbaik. Siapa yang belum jawab kena buatlah. Okey, muka surat 5. Kemudian yang ini muka surat 6. Okey, muka surat 6. Okey, pendek je anak-anak, pendek sahaja, itu sahaja. Muka surat 5, muka surat 6. Itu sahaja. Lain tak ada dah. Okey, so nota yang sedikit, buku SPS muka surat 5 dan 6, muka surat 5 pun sedikit sahaja, itu sahaja. Baik, jangan lupa esok kena hantar. Jangan lupa indeks mesti buat. Ya, setiap kali awak buat nota, indeks mesti buat. Itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.